Sejauh mana pun dunia berkembang, sosok ini sentiasa menjadi nadi penting dalam melatari sesebuah kehidupan, sama ada di dalam institusi keluarga maupun masyarakat. Demikian, wanita sentiasa menjadi tunjang kekuatan membentuk komuniti yang sejahtera melalui nilai-nilai yang diwarisi daripada generasi terdahulu kepada masa hadapan. Di sebalik kelembutan, ada ketegasan, kecekapan serta ketajaman fikiran yang menjadikan kaum Hawa berjaya memecahkan stereotip gender dengan mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang. Benarlah tangan yang menghayun buayan mampu menggoncang dunia. Sempena Hari Wanita Sedunia yang disambut setiap tanggal 8 Mac, kami ingin membawa anda menyingkap cerita 5 ikon wanita Malaysia yang telah mencipta sejarah tersendiri di atas kejayaan menempa nama di persada dunia. Semoga perkongsian ini akan memberi inspirasi kepada kita semua. Wanita besi ini pernah menyandang jawatan Menteri Kabinet selama hampir 3 dekad. Tan Sri Rafidah Aziz, itulah nama figura wanita yang paling lama menyandang jawatan sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri sejak 20 Mei 1987 sehingga 19 Mac 2008. Kecil molek orangnya, namun apabila beliau bersuara pasti berdesing telinga yang mendengar jika apa yang diutarakan ada yang tidak kena pada hemat wanita ini. Pun begitu, di sebalik nama dan kedudukan yang gah, Rafidah akan meninggalkan semua beban tugas dan jawatan disandang tatkala melangkah kaki pulang ke rumah. Bekas Ketua Wanita UMNO dan pernah berkhidmat sebagai pensyarah ini hanyalah seorang isteri, ibu dan nenek seperti orang kebanyakan yang suka memasak dan menjahit apabila berkelapangan. Mengintai latar belakang wanita hebat yang dilahirkan di Selama Perak ini, Rafidah melanjutkan pelajaran dalam bidang ekonomi di Universiti Malaya dan dianugerahkan ijazah sarjana muda pada tahun 1966. Beliau memulakan kejayaannya sebagai tutor di Universiti Malaya sambil meneruskan pengajian dalam bidang sarjana ekonomi antara 1966 dan 1970. Selepas menamatkan pengajian, Rafidah dilantik sebagai penolong pensyarah sehingga tahun 1973 sebelum dilantik sebagai pensyarah sehingga tahun 1976. Dalam tempoh berkenaan, beliau memegang beberapa jawatan yang penting di Universiti Malaya seperti pengurusi bahagian pembangunan desa, fakulti ekonomi serta ahli senat. Rafidah turut memegang beberapa jawatan politik yang penting iaitu ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Di samping itu, beliau juga adalah pengurusi wanita Barisan Nasional. Peranan beliau sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri sejak tahun 1987 telah menjadikan ekonomi Malaysia sebagai destinasi pilihan pelabur-pelabur asing di samping meningkatkan ekonomi negara menerusi aktiviti perdagangan luar. Malah, Rafidah merupakan antara tulang belakang dalam membangunkan dasar dan hala tuju beberapa agensi kerajaan persekutuan dan pernah dilantik menjadi Senator Dewan Negara pada tahun 1974. Wanita dikenali sebagai Iron Lady ini menzahirkan kegembiraan apabila berjaya melakukan selam scuba yang selama ini dianggap mustahil buat dirinya pada usia 73 tahun. Walaupun sudah tidak memegang apa-apa jawatan kini, pemimpin veteran yang digugurkan daripada UMNO susulan sokongan kepada pembangkang ini dilihat terus vokal menyuarakan pandangan sama ada berkait isu ekonomi, politik, peranan wanita dan masa depan negara. This is where I hate to tell women, jangan kita ni jadi kota filler, macam pengisi kekabu dalam pilo. Kekabu dalam botak peluk kan, isi 30%. Wanita yang berkemampuan dari segi qualification, pengalaman, ambil lah dia. Rugilah organisation itu tidak mengambil wanita kan. Ada yang betul-betul layak, ambil pula lelaki just because malas nak cari wanita. Banyak.
Sebab dulu kecil saya hodoh. Sebab saya suka makan, suka tidur, tak suka belajar. Jadi bila saya kecil saya gemuk. Dan banyak orang panggil saya Godzilla sebenarnya. Itu nama saya kat sekolah. Saya pun takut pergi sekolah. Sebab bila saya pergi saja sentiasa dibuli. Anda pasti kerap mendengar istilah beauty with brain, bukan? Dan ya, daripada kebanyakan kisah yang kita dengar, ramai yang dilahirkan bukanlah cantik dan bijak sejak kecil. Di Malaysia, jolokan beauty with brain tentu sekali selayaknya diberikan kepada individu ini. Bergelar Profesor Madya dalam bidang pendidikan dan berkhidmat sebagai pensyarah, nama Dr. So Win Si tentunya bukan lagi asing buat kita. Dikenali dalam dunia hiburan tanah air sebagai penyanyi, pelakon dan pengacara, Dr. So Win Si mengorak langkah lebih awal dalam dunia peragaan sehingga dinobatkan sebagai Miss World Malaysia 2008. Malah kejayaannya sebagai Ratu Cantik bermula sejak usia belasan tahun melebar luas ke pentas antarabangsa. Walau dilimpahi limelight, semangat cintakan ilmu dalam diri anak kelahiran Selangor ini tidak dapat disangka lagi. Berjaya menggenggam ijazah Doktor Falsafah PhD Pentadbiran Perniagaan di Universiti Terbuka Malaysia dan memburu satu lagi PhD di Sepanyol, So Win Si berjaya menggenggam 4 ijazah lain dalam masa 15 tahun. Menurut So Win Si, beliau sebenarnya menyasarkan 8 PhD untuk dicapai. Kerja keras jelitawan ini bukan hanya menyuntik inspirasi kepada ramai wanita di luar sana, bahkan mendapat pengiktirafan Malaysian Book of Record sebagai most number of academic degrees obtained by a beauty queen, most number of academic degrees obtained by a recording artist. Bekerja di bidang didominasi lelaki, kisah wanita ini mungkin punya nada berbeza dengan yang lainnya. Siapa menduga di sebalik wajah lembut pemilik nama Dr. Wan Wardatul Armani Wan Salim ini merupakan seorang pakar satelit yang pernah berkhidmat dengan Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Kebangsaan NASA dalam program penghantaran penyelidikan ke planet Marikh pada 2014. Mesra disapa Dr. Armani, beliau merupakan anak kepada tokoh ilmuwan agama iaitu Mufti Pulau Pinang Datuk Seri Dr. Wan Muhammad Salim Wan Muhammad Noor. Dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang mengutamakan pendidikan, kebijaksanaan anak ketiga daripada 5 adik-beradik mendapat pengiktirafan antarabangsa apabila perwakilan NASA sendiri memilih Dr. Armani untuk turut serta dalam salah satu kajian mereka. Tidak ramai tahu perjalanan Dr. Armani mencuburi dunia sains bermula dengan menawarkan diri bekerja di makmal sebagai pencuci kanta mikroskop. Peluang kian cerah buat wanita ini apabila melanjutkan pengajian peringkat Doktor Falsafah di Purdue University, pusat pengajian yang turut melahirkan angkasawan pertama menjejakkan kaki ke bulan, Neil Armstrong. Sekembalinya ke negara ini, Dr. Armani pernah menggalas tanggungjawab sebagai pensyarah kanan di Jabatan Bioteknologi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau pernah mencipta sebuah sensor bagi mengukur kualiti air, ekoran begitu sedih dengan menasib mangsa banjir di Pantai Timur yang tidak mempunyai bekalan air bersih untuk diminum. Inovasi itu mendapat pujian ramai memandangkan ia adalah cetusan idea Dr. Armani yang diinspirasikan daripada bencana banjir yang sering melanda negara. Pada 2020 pula, Dr. Armani mengetuai sekumpulan saintis tempatan menghasilkan kit ujian pantas atau rapid test kit pertama di dunia yang mempunyai ketepatan bacaan sama dengan ujian dilakukan di makmal untuk COVID-19. Beliau kini merupakan pengasas dan ketua teknologi sebuah syarikat pembuatan berteknologi tinggi yang menghasilkan produk mesra alam serta jimat tenaga bagi menangani cabaran dan keperluan terbesar manusia alaf ini dinamakan Nanoskang World X Sendirian Berhad. Mengepalai panel 5 hakim yang mengekalkan sabitan ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam kes SRC International Sdn Bhd
Nama Tun Tengku Maimun Tuan Mat sekali lagi menarik perhatian umum. Kes di bawah kendalian hakim ini bukan biasa-biasa. Selain kes Najib, Tengku Maimun terlibat dengan banyak kes berprofil tinggi termasuk pembunuhan model Mongolia Altuntuya Sharibu pada 2006. Dikenali dengan penghakiman menentang, walaupun ketika tiada seorang pun panel hakim yang setuju dengannya, Tengku Maimun seorang yang cukup tegas, berdedikasi namun cukup merendah diri. Tun Tengku Maimun Tuan Mat dilahirkan di Kota Baru, Kelantan pada 2 Julai 1959. Beliau berkelulusan dalam bidang pengajian undang-undang dengan memperoleh ijazah sarjana muda undang-undang dari Universiti Melaya pada tahun 1982. Ibu kepada 4 anak ini memulakan kejayaannya dalam bidang perundangan sebagai pegawai undang-undang di Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar. Kemudiannya berkhidmat sebagai pegawai undang-undang di Majlis Perbandaran Seremban Negeri Sembilan. Pada tahun 1986, Tengku Maimun menyertai perkhidmatan kehakiman dan perundangan sebagai penolong pengubal parlimen di bahagian pengubalan Jabatan Peguam Negara. Di usia 46 tahun, Tengku Maimun dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur dan dinaikkan pangkat setahun kemudian sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Malaya. Pada 8 Januari 2013, beliau kemudiannya dilantik sebagai Hakim Mahkamah Rayuan, iaitu mahkamah kedua tertinggi dalam sistem kehakiman Malaysia. Pada 2 Mei 2019, Tengku Maimun mencipta sejarah apabila dilantik sebagai Ketua Hakim Negara wanita pertama di negara ini, menggantikan Richard Malanjum yang bersara pada April. Melakar sejarah politik negara apabila dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri wanita pertama di Malaysia, meletakkan pemilik nama Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail antara individu paling berpengaruh di negara ini. Kisah yang melatari perjalanan hidup seorang doktor perubatan ini, daripada seorang isteri kepada ketua pembangkang di Dewan Rakyat, diku dilalui Wan Azizah atau mesra disapa Kak Wan, bukanlah mudah. Wan Azizah Wan Ismail dilahirkan pada Disember 1952 di Singapura sebelum membesar di Kedah Darul Aman. Beliau mendapat pendidikan di Kolej Tunku Kursiah Seremban sebelum menyambung pelajaran di Royal College of Surgeons di Ireland yang melayakkannya bergelar seorang doktor. Sekembalinya ke Malaysia, Wan Azizah berkhidmat sebagai seorang pakar oftalmologi atau pakar mata di Hospital Besar Kuala Lumpur dan di Hospital University Melaya. Selepas 14 tahun berkhidmat, pada tahun 1993, Wan Azizah memilih untuk bersara apabila suaminya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Di sinilah bermulanya kisah wanita inspirasi ini. Di sebalik sepak terajang dilalui Anwar sebagai politikus sebelum bergelar Perdana Menteri ke-10, di belakangnya berdiri Gah, seorang wanita perkasa yang cekal menempuh kehidupan membela nasib suami tercinta. Wan Azizah menyertai dunia politik atas dorongan untuk mendapatkan keadilan buat Anwar dengan menggalas tanggungjawab besar menerujui Parti Keadilan Rakyat yang diasaskan bersama suaminya itu semasa kemelut politik pada 1998. Beliau kemudian bertanding pada pilihan raya kecil Permatang Pau pada 7 Mei 2015 selepas Anwar dijatuhi hukuman penjara bersabit kes liwat dan hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Menang di Permatang Pau, Wan Azizah kemudiannya mengangkat sumpah sebagai Ketua Pembangkang di Dewan Rakyat, menggantikan kedudukan suaminya sebelum itu. Kemenangan Gabungan Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 PRU14 sekaligus menumbangkan Barisan Nasional yang memerintah negara selama 60 tahun mencipta sejarah baru politik Malaysia. Wan Azizah kemudiannya diangkat sebagai timbalan Perdana Menteri wanita pertama dalam sejarah negara
di bawah Kabinet Tun Dr. Mahathir Mohamad. Siapa sangka kecekalan melayari badai gelora membawa kepada sebuah kemanisan di penghujung perjuangan. Dan ini hanyalah sebilangan kecil daripada kisah wirawatita seorang negara yang telah mencipta sejarah tersendiri. Hakikatnya, walau apapun topi disarung oleh seorang wanita, mereka tetap perkasa, berjiwa luhur dan pejuang yang tidak pernah kenal erti penat. Selamat Hari Wanita. Wanita dijulang, negara terbilang.